Sabtu pagi ini, Kerajaan Negeri telah membuat keputusan untuk tidak melaksanakan jatuhan air untuk bulan April, tetapi melaksanakan pelan-pelan contingency untuk mengelakkan daripada jatuhan air kalau musim kemarau berterusan. Nah, kita membuat pertimbangan sedemikian. Ikuran suatu keputusan mengejutkan, iaitu daripada Perak untuk melaksanakan jatuhan air bagi Taiping, iaitu pekan yang paling basah di semenanjung Malaysia dengan penurunan hujan yang paling lebat di semenanjung Malaysia pun kena jatuhan air. Oleh sebab itu kita amat bimbang dan kita adakan satu ulang kaji yang panjang lebar tentang perkara sedemikian. Dan selepas EXCO telah meneliti isu ini, maka EXCO pada pagi ini telah membuat keputusan untuk tidak melaksanakan jatuhan air. Tapi walau macam semua pun kita tidak melaksanakan jatuhan air, kita pun amat bimbang tentang keadaan cuaca, khususnya musim kemarau. Dan saya ingin menyebutkan bahawa ekoran daripada pengurusan bekalan air yang efisien oleh PBAPP membolehkan Pulau Pinang mengelakkan daripada jatuhan air untuk bulan April. Sekiranya bulan April masih merupakan satu bulan yang kering, Kerajaan Negeri dan PBAPP akan melaksanakan plan tindakan contingency untuk mengelakkan jatuhan air dengan menaik taraf usaha yang sedia ada, melaksanakan pengurusan bekalan air yang efisien dan melaksanakan pengurusan permintaan air yang efektif. Di antara pengurusan bekalan air yang efisien adalah perbezaan. There's a difference between water supply management and water demand management. Ada perbezaan yang antara pengurusan bekalan air dengan pengurusan permintaan air. Di antara pengurusan bekalan air yang efisien termasuk satu, meminta kerajaan persekutuan menjalankan pembinaan awan untuk mewujudkan penurunan hujan di kawasan tadahan muda di Sungai Muda. Kedua, memaklumkan kepada Jabatan Bekalan Air di Ketak, iaitu Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, untuk Kedah melepaskan air daripada embangan BRIS supaya kita dapat menarik air yang mencukupi daripada Sungai Muda. Kita telah memberikan satu jaminan bertulis, sebarang air tambahan yang dilepaskan oleh Kedah, kosnya akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Persekutuan atau oleh Kerajaan Persekutuan. Mengapa? Kerana Mengkuang Dam sekarang menjalankan proses pembesaran, dan projek ini dijalankan oleh Kementerian kita, dijalankan oleh Kerajaan Persekutuan. Dan oleh kerana kerja-kerja pembesaran, maka ketinggian ataupun tahap air daripada empangan Mengkuang terpaksa dikurangkan. So sepatutnya kita dapat sekurang-kurangnya lebih 60% hingga 70% air sekarang. Tapi oleh kerana projek ini kita ada kurang daripada 40%. Dan sebagai ganti, sekiranya air tak cukup, Kementerian Persekutuan memberikan jaminan bertulis, dia akan minta Kedah lepaskan air dan sebarang kos tambahan atas permintaan lepas air akan ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Pusat. Ini akan dijalankan oleh PBAPP untuk pengurusan bekalan air. This will be done as part of water supply management. Faktor yang paling kritikal ialah Sungai Muda, kerana kita dapat 80% daripada, ada lebih daripada 80% daripada air daripada Sungai Muda. Dan semalam dia punya ketinggian ialah 2.69 meter.
Dan ini adalah masih lebih tinggi daripada 2 meter tahap prihatin yang kita tetapkan. So it is still at a very safe level lah, 2.69 meters above the alert level. Dan kedua, tentang air, kapasiti air di ketiga-tiga empangan Pulau Pinang yang akan menjadi satu reserve strategik kemarau adalah seperti berikut. Yang terkini ialah yang pertama, dalam bracket, dalam kurungan adalah pada 28 Mac 2014. So ini saya buat supaya anda boleh lihat sebagai satu perbandingan. Untuk perubahan yang terkini iaitu hari ini 76.5% untuk 233 hari, berbanding dengan 38 Mac 77.5% atau 236 hari. Air hitam serupa. Mengkuang juga 38.4% dan 38.6% ada turun sikit. Tempoh hari pun hampir sama. So di sini kita boleh lihat bahawa dari aspek air untuk satu minggu ini tak banyak berbeza. Semua pun ada hujan. Ada yang ada naik sikit, ada yang ada turun sikit. Tapi tak banyak beza kerana ada hujan turun. Tapi kerana musim kemarau sepanjang 10 minggu, kita mesti ingat, semua pun hujan boleh turun lebat 2 minggu. Tapi ini hanya untuk isikan tanah yang sudah kering. So kurang-kurang pun perlu 2 minggu hujan supaya dapat basahkan tanah-tanah yang sudah kering. So dia tidak akan membawa sebarang kesan pada awal ni. Kena ada hujan kerana water table ataupun meja air pun sudah turun. So itu sebabnya kalau ada hujan lebat pun jangan sangka ada 1-2 hari hujan lebat sudah cukup, tak ada. Perlukan masa untuk mengisi balik meja air. Atau we need a few more, at least 2 weeks of rain to fill up the water table. Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan PBB akan merayu kepada rakyat Pulau Pinang untuk menjimatkan air seberapa yang boleh supaya kita dapat memanjangkan reserve simpanan empangan air. Ada keperluan untuk melaksanakan pengurusan permintaan air yang efektif dan efisien. So sekarang tadi saya cakap tentang water supply management. Now talking about water demand management. Ini adalah kerana penggunaan air di Pulau Pinang adalah tertinggi di Malaysia. Ayo, saya tak mau cakap lah, semua tahu. Tahun lepas 295. Tahun ini 311. 2 bulan pertama. Rata nasional 212 saja. So kita guna 47% lebih tinggi. Ini bukan, kita selalu cakap mahu Pulau Pinang jadi nombor 1. Itu bukan nombor 1 yang kita mahu. So itu sebab kita harus kurangkan penggunaan air. Kalau tidak, kita punya sumber air akan lebih kurang. Masalah kekurangan air akan jadi meruncing. Kerajaan negeri amat bimbang sekarang. Kita kena terus terang kerana perubahan cuaca, climate change. Musim kemarau akan berpanjangan. Tapi itu bukan cabaran yang paling besar. Cabaran yang paling besar ialah kemungkinan ia berulang lagi pada tahun depan dan tahun berikutnya. Kerana kita tahu bahawa musim kemarau tak akan datang sekali setahun saja. Dia mungkin berpanjangan 4-5 tahun. Macam berlaku dekat negara-negara seperti Australia. Nah, kalau ini berlaku, ini sesuatu yang amat membimbangkan. Oleh sebab itu, kita mesti mengurangkan penggunaan air. Semua langkah yang kita buat selama ini untuk mengurangkan penggunaan air tak berkesan. Baik dari segi pendidikan maupun dari segi water conservation surcharge atau surcharge penjimatan air yang dikenakan sebagai hukuman kepada mereka yang
membazir air. Itu pun tidak berkesan. Kita lihat naik 295, naik ke 311. Oleh sebab itu kita akhirnya semua pun agak tidak rela. Kita akhirnya menerima permintaan daripada pengurusan PBBP daripada Encik Jasini untuk mengkaji menaikkan tarif air supaya kita dapat mengurangkan penggunaan air. So kita telah memberikan kebenaran kepada PBBP untuk mengkaji kenaikan tarif air sebagai langkah terakhir untuk mengurangkan penggunaan air atau as part of our water demand management. Tapi untuk masa ini, kerana ini masih dalam peringkat kajian, untuk tempoh masa ini kita minta rakyat Pulau Pinang jimatkan air dan sokong usaha kita untuk mengirapkan jatuhan air di Pulau Pinang dengan mengambil langkah tersebut. Satu, jangan gunakan hos air. Jangan cuci kereta dan motosikal dengan pipe air. Jangan siram pokok dan bunga dengan air dan sebagainya. So itu saya rasa ada 18 langkah. Kita harap semua boleh bantu dalam usaha ini. Terima kasih.